Ini soalnya melibatkan tamadun, bukan melibatkan isu yang nak dikaitkan dengan Kelantan atau Terengganu atau Kedah atau Perak atau Pahang atau Johor. Inilah krisis yang melanda negara barat. Apabila mereka tidak tahu siapa bapa mereka, kasih sayang seseorang manusia dari segi naluri, dari segi tabi'i yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menumpukan kasih sayang, memberikan kasih sayang awal mereka kepada orang yang paling dekat kepada mereka. Ya, terberau bangunnya. Saya nak menjelaskan dulu persoalan yang dibangkit semalam. Betul. Ya. Minta dia duduk dulu. Tak bagi jalan. Dia tidak faham soal ini. Duduk. Dia tak bagi jalan. Ya. Ya. Ini persoalan mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, fa idza sa'alaka 'anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku hampir kepada mereka. Karena kasih sayang, kecintaan, kesetiaan akan diberi oleh manusia dari segi tabi'i kepada mereka yang lebih dekat kepadanya. Inilah yang juga yang kita nak pupuk dalam taman-taman asuhan yang ditubuhkan oleh PAS, mendidik anak-anak kecil supaya merasakan diri mereka hampir kepada Allah. Ini yang tidak dimengerti oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Ya, terberau bangun pula. Ya, bangun masih tak begitu. Saya belum jelas persoalan yang dibangkit semalam. Tunggu. Ya, dia tak bagi jalan. Kasih sayang pertama akan diberi oleh seorang kanak-kanak kepada ibu bapa yang sentiasa mengasuh dia, dia membelai dia. Tapi kalau dia tidak tahu siapa bapa dia, siapa ibu dia mengkhianati dia, bapa dia mengkhianati dia, pada siapa dia akan beri kasih sayang? Pada negara. Kasih sayang, cintaan, kesetiaan akan dimulai dengan orang yang paling dekat. Sebab itu dalam Al-Quran dianjurkan supaya wa atizal qurba haqqah, berikan hak keluarga yang terdekat lebih awal atas prinsip-prinsip keadilan untuk membentukkan kasih sayang ini. Kecintaan kepada negara tidak akan timbul kalau tidak ada kecintaan kepada ibu bapa, kepada keluarga, kepada keluarga mereka. Ini persoalan besar. Bagaimana kita nak membina satu tamadun kalau generasi akan datang dicambahi dengan generasi yang tidak tahu siapa bapa mereka. Ini krisis yang melanda pemikiran dan nilai budaya barat. Ada sebuah negara Islam di negara umat Islam di utara Afrika dulu, yang menentang syariat Islam. Dia menganjurkan rakyat membuka puasa untuk bekerja bagi membangunkan negara. Tidak berpuasa Ramadan. Dia menganjurkan kehidupan bebas untuk melahirkan tenaga kerja yang banyak. Akhirnya berlakulah percambahan anak-anak yang tidak sah taraf ini. Ketua negara itu mengatakan, bankan anak-anak itu kepada dia. Hentikan anak-anak itu dengan nama dia. Disebutlah si Anu bin ketua negara itu. Akhirnya bercambah di sekolah-sekolah, semuanya ban satu orang. Banyak berlaku. Mereka heran, adakah mereka ini berkeluarga kerana bapak mereka hanya satu, yaitu ketua negara itu. Apakah kita nak menjadi seperti itu? Ini persoalan yang besar, tapi tidak disentuh oleh kerajaan. Seolah kerajaan memandang remeh persoalan ini. Tapi persoalan beberapa kerat yang dikatakan terlibat dengan kegiatan-kegiatan militan yang belum dipastikan, yang belum dibuktikan, ini yang disentuh dalam ucapan dasar. Ini merosak dan mencemarkan titah ucapan yang dipertanggung. Ini yang saya sebutkan, yang tak dipahami oleh Arau. Sama aja kan Tebrau. Sebutannya sama, Arau dan Tebrau. Ada yang di mana? Nak bertanya. Loh, Ya. saya tak bagi. Dia tak bagi. Ini yang saya bagi faham. Ya, Arab dia yang mana? Ada dua orang dia yang mana? Ya. Dua orang dia yang mana? Bagi jalan lah. Arab sama dengan Tebrau, tak apalah bagilah. Pokok dia nak faham. Tebrau ya? Ya, sila Tebrau.
Terima kasih Ahmad Datuk Yang Betul, terima kasih Muhammad Pendang, terima kasihlah. Kita pun sebenarnya pun setuju mana yang baik, mana yang betul, kita setuju. Saya pun tidak, saya timbul semalam bila Yang Berhormat mengatakan tu kerajaan UMNO, dia sebut pasal UMNO yang bersalah bertanggungjawab. Sebab itulah saya kan apa jadi dengan kerajaan Kelantan. Banyak juga itu bukan saya makna membiarkan, saya pun satu tak setuju. Makna ini banyak kelahiran haram, betul. Saya setuju pandangan Yang Berhormat itu baik. Tapi yang saya timbul pasal Yang Berhormat menyebutkan itulah kerajaan UMNO. Apa jadi dengan kerajaan Kelantan? Itu je yang saya pertikan sikit. Sebab kalau cakap termasuklah kerajaan Kelantan, termasuklah kerajaan, tak apalah, semua dibetulkan secara baik untuk tujuan baik. Tapi jangan tuduh sini, tapi betul yang sini. Padahal yang sana pun salah. Itu maksud saya semalam. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, ucapan dasar ini tidak ada kena mengenai dengan kerajaan Kelantan. Saya membahas ucapan dasar. Ucapan dasar ini menyebut kumpulan-kumpulan pelampau yang berasaskan agama menggunakan keganasan. Ya Rob diri nak beri jalan. Saya baru baca teks ucapan. Tanya apa? Tak, saya ni memberitahu. Ya, saya setuju, saya hormat. Jadi saya tak bagilah. Dia tak bagi. Semalam saya bagi jalan 2 kali kepada dia. Bila saya jawab, dia lari keluar. Duduk dulu. Ya. Duduk dulu lah. Biar dia duduk. Dia tak bagi, Mak. Nantilah. Dia minta nanti dulu. Saya telah menyatakan semalam. Sebelum ini Amerika dengan media masanya menyenaraikan Malaysia antara negara-negara yang dianggap sebagai negara yang bertanggung jawab mengenai dengan keganasan. Malaysia menafikan. Kemudian untuk membuktikan tidak adanya keganasan di Malaysia, kerajaan mengambil tindakan menangkap orang-orang yang dikatakan pengganas. Tetapi pada awalnya dia menafikan tidak ada keganasan yang berbahaya. Kalau tidak ada keganasan yang berbahaya, kenapa menangkap? Termasuk penangkapan yang terakhir. Yang saya difahamkan, beberapa orang pensyarah UTM di Johor dianggap sebagai kumpulan militan, anggota kumpulan militan. Mana kumpulan militan itu? Jangan hanya untuk mengikut telunjuk dan nak menyenangkan hati pemimpin Amerika, rakyat menjadi bangsa. Waktu saya ke Johor baru-baru ini, saya diberitahu mereka yang ditahan ialah mereka pensyarah-pensyarah dan beberapa orang lain, orang awam yang terlibat dalam kegiatan dakwah tabligh, jamaah tabligh. Mereka pergi kepada perhimpunan tabligh di Lahore. Kerana pasport mereka dicop masuk ke Pakistan, mereka dianggap militan. Tidak ada satu kenyataan apa kesalahan mereka. Dan menyebutkan kumpulan-kumpulan, saya ingat ini cukup berbahaya bila sebut kumpulan-kumpulan, makna ramai. Yang Muhammad ada yang beri Tanjung Karam tu, nak bagi jalan. Jadi apa dia cakap tabung haji, saya tak sentuh tabung haji lagi. Tunggu saya sentuh tabung haji dia bagi. Saya tak ada kena mengenal dengan isu. Yang Muhammad nak bagilah. Dia tak bagi. Dia tentu ada perkara dia nak tanya tu Muhammad. Tak kira lah mengenai tabung haji atau tidak. Nak bagi ataupun tidak, itu je Muhammad. Tak bagi Muhammad? Nak tanya kan nak penjelasan? Ada tanya tak Pak? Sila tanya Karam. Jangan syarah. Sila. Terima kasih. Kadang-kadang kena faham ya Muhammad. Tabung haji saya jawab. Bila yang Muhammad tanya saya jawab. Ni saya nak tanya. Apa kena mana tabung haji pula? Bangkit tabung haji saya jawab. Tak payah. Itu mesti saya bangun jawab. Jadi yang Muhammad, saya nak tanya yang Muhammad pasal KMM ni. Kalau yang Muhammad, saya pandangan yang Muhammad. Apa komen yang Muhammad mengenai seorang bekas pelajar UTM, Taufik kalau saya tak silap namanya, yang ditangkap di Jakarta. Kalau kita lihat senario kejadian itu, sebelum Taufik ini ditangkap di Jakarta, kerajaan Malaysia dah isytihar dah ramai orang kita tangkap terlibat dalam KMM ini. Jadi bila kita kena tangkap, kita tangkap orang yang terlibat dengan KMM, tak silap saya 2 minggu lepas itu seorang rakyat Malaysia betul-betul telah ditangkap oleh pihak kerajaan Indonesia.
Jadi adakah tindakan kerajaan ini salah? Dan hari ini terbukti bahawa hari ini di Indonesia, bukan kita tangkap Taufik itu, Indonesia tangkap kerana